Bismillahirrahmanirrahim. Di antara mereka yang mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat ialah An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah رواه البخاري وغيره وزاد غيره إنك لا تخلف الميعاد. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang berkata ketika mendengar bang Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nescaya dibenarkan baginya mendapat syafaatku pada hari kiamat. Menurut riwayat yang lain dari Al-Bukhari ditambah lagi dengan innaka la tukhliful mi'ad, menunjukkan bahawa jawab bang, walaupun banyak ulama mengatakan sunat, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kita jawab bang itu sunat. Ada sebagian ulama mengatakan wajib. Yang masyhurnya ialah sunat. Ada kata wajib. Kemudian doa selepas bang. Doa ini dijanjikan mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Hadis yang sahih. Maka jangan kita pandang ringan perkara ini. Walaupun sunat, tapi fadilatnya sangat besar. Banyak kalangan kita bila bang ni buat sambil lewa je, jawab tak jawab je. Ini besar fadilat dia. Oleh kerana itulah ada ulama yang mengatakan wajib. Kebanyakan ulama kata sunat saja. Walaupun ada tambahan dalam bacaan itu, yang disebut dalam kitab macam-macam tambah, dan ada tambah lilang wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Itu adalah mudraj dalam ilmu hadis, dinamakan mudraj. Mudraj ini memasukkan yang bukan hadis. Yang betul-betul riwayat dari Nabi ialah Muhammad wab'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta. Tidak ada alilan. Itu mengikut riwayat yang sahih daripada Al-Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu tak ada dalam riwayat Al-Bukhari. Riwayat daripada ulama-ulama hadis yang lain. Tidak menjadi salah. Bahkan menambahkan makna dia. Jadi lebih baik, tak jadi salah. Berhubung dengan orang mendapat izin memberi syafaat pula, Rasulullah SAW telah bersabda, yadkhulul jannatu bi syafa'atir rajuli min ummati aktsaru min bani tamim. Qalu siwaka ya Rasulullah. Qala siwaya. Rawahu Tirmidzi. Artinya masuk ke syurga dengan syafaat
seorang lelaki dari kalangan umatku oleh golongan yang lebih ramai dari Bani Tamim. Para sahabat bertanya, orang yang memberi syafaat itu lain dari Rasulullah kah? Sabdanya, lain dariku. Menunjukkan bahawa ada kalangan daripada umat Muhammad SAW yang diberi kelebihan untuk mendapat syafaat, beri syafaat pada orang lain pada hari kiamat. Iaitulah para ulama, para syuhada, kalangan umat Muhammad, yang betul-betul ikut perjalanan dia, Allah Ta'ala izin boleh beri syafaat pada hari kiamat. Sehingga syafaat itu kepada orang yang jumlahnya lebih ramai pada Bani Tamim. Bani Tamim satu kabilah Arab. Hari ini mereka duduk di Qatar. Sebahagian Saudi, sebahagian Iraq dan sebahagian Syria. Tak tahulah berapa juta jumlah dia. Ini kabilah Bani Tamim. Yang disebut dalam hadis, kabilah ni akan menjadi penyokong Imam Mahdi di akhir zaman. Kabilah Bani Tamim. Dan Nabi sebut bahawa kabilah ni jumlahnya ramah dan ada kalangan umat Muhammad yang diberi Allah Ta'ala, diberi taliah lah hari ini, boleh beri syafaat kepada jumlah seperti Bani Tamim, lebih ramai daripada Bani Tamim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, bukan anna, inna, kena hamzah duduk di bawah alif. Inna min ummati man yashfa'ul li'am, man yashfa'ul fi'am, bukan lam, alif. Wa minhum man yashfa'u lil fi'am, lil fi'am, lil fi'am, dengan lam. Wa man yashfa'u lil qabilati wa li ahli baitin wa lil rajuli wa lil rajulaini, rawahu Tirmidzi. Artinya sesungguhnya di kalangan umatku ada orang yang boleh memberi syafaat kepada satu jamaah, satu kumpulan, satu jamaah, dia boleh syafaat. Ada orang yang boleh memberi syafaat pada satu kabilah, satu kabilah, satu keturunan, keluarga, keluarga yang ada silaturrahim. Kalau orang Melayu ni lepas 3 pupu habislah. Kalau orang Arab sampai puluh-puluh pupu ke lagi. Ini orang Arab. Dan sebab itu disebut dalam hadis, Nabi kata ke sahabat-sahabat dia, bila kamu pergi ke Mesir, kamu akan masuk negeri Mesir, kamu hendaklah bersikap lembut dengan penduduk Mesir, kerana mereka ada hubungan dengan aku. Hubungannya ialah kerana isteri Nabi Maria Al-Qibtiyah daripada Mesir. Isteri Nabi Maria Al-Qibtiyah, asalnya orang Mesir, sehingga Nabi sebut Mesir dengan jumlah yang ramai, menunjukkan bahawa kabilah ni bukan sekadar 2-3 pupu saja, panjang, yang dia punya ada hubungan silaturahim, dia belah ayah, belah ibu dan seumpamanya. Kita orang Melayu ni, kalau hari ni sepupu dah ada, tapi orang Arab bukan sepupu, siapa puluh-puluh pupu dia kenal lagi. Arab ni boleh berperang. Kalau orang kacau kabilah dia boleh berperang. Begitu semangat hubungan kabilah dia. Jadi Nabi kata ada yang boleh syafaat pada kabilah. Ada orang yang boleh memberi syafaat bersatu keluarga saja. Satu keluarga boleh syafaat. Ada orang yang boleh memberi syafaat seorang dan kepada 2 orang menurut qada amalnya. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahawa orang yang boleh diberi syafaat kepadanya mestilah dia mempunyai iman. Adapun orang yang kafir atau murtad dengan melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam atau membatalkan 2 kalimah syahadah, tidak sekali-kali mendapat syafaat dan tidak diizin untuk diberi syafaat kepadanya kepada mereka yang kekal di dalam neraka. Mereka yang boleh diberi syafaat ialah yang Allah Ta'ala izin. La yashfa'u indahu illa biiznih, dalam ayat kursi.
Tidak beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Izinnya mereka yang ada iman. Walaupun sebesar zarah yang halus, yang amal dosa dia banyak, iman dia masih ada lagi. Orang ini saja yang diizin beri syafaat. Adapun mereka yang batal iman, batal dua kalimah syahadah, yang murtad, keluar daripada Islam, menafikan dua kalimah syahadah dia, orang ini Allah Ta'ala tak izin beri syafaat. Tak izin, kerana kekal dalam neraka, tak izin beri syafaat. Bukan sahaja mereka yang menyembah berhala, termasuklah mereka yang menghina syariat Allah Ta'ala, menghina hukum Islam. Bukan sahaja yang wajib, termasuk hukum yang sunat dan yang harus. Tak boleh hina hukum Islam. Kecuali kerana dia jahil. Jahil lain cerita. Kalau kerana dia degil, jatuh, punahlah dia. Orang-orang yang derhaka tetapi mentauhidkan Allah, dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tertinggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma bukan imma. Amma hamzah duduk di atas. Amma ahlun nari alladzina hum ahluha. Ahluha ada hamzah di atas. Fa innahum ada hamzah di bawah alif. La yamutuna fiha wa la yahyawna. Walakinna nasun asabathum an-nar bidhunubihim fa amatahum, bukan min yang dulu pada tak tu kena buang. Fa amatahum, bukan fa amatahum, tu salah tu. Fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ati, udhina ada hamzah di atas alif, bisyafa'ati faji'a bihim dhabair fabuthu ala anharil jannah thumma qila ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutuna nabatal jannati takunu fi himlati as-sail rawahu takunu fayambutuna nabatal habbah, bukan al-jannah, al-habbah, salah hijau tu. Dengan bukan nun, dengan al-habbah. Takunu fi himyalis saili, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, adapun ahli neraka yang mereka menjadi ahli neraka, maka keadaan mereka tiada mati di dalamnya dan tiada hidup. Tetapi manusia yang mengenai api neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, lalu Allah mematikan mereka dengan suatu jenis mati sehingga mereka menjadi arang, lalu diizinkan memberi syafaat, lalu mereka diangkut secara kumpulan yang berbeza. Mereka ditaburkan di dalam sungai-sungai syurga. Kemudian dikatakan pada ahli syurga, wahai ahli syurga, cucurlah ke atas mereka. Lalu mereka menjadi tumbuh sebagaimana tumbuh benih yang hanyut bersama hakisan banjir. Ini ialah mereka yang dosa dia banyak sangat, iman dia masih ada, dibakar dalam neraka sehingga jadi arang. Dimatikan dengan mati yang lain pada mati alam dunia pada hari ini. Mereka jadi arang, kemudian Allah Ta'ala perintah diangkut arang-arang ni, dimasuk dalam kawasan syurga. Allah Ta'ala ahli syurga siram mereka dengan air daripada sungai syurga, dan mereka tumbuh menjadi manusia semula, boleh masuk syurga. Jadi pandangan golongan Khawarij yang mengatakan bahawa orang yang buat kerja dosa besar, kafir, masuk neraka selama-lamanya, ini salah. Pandangan tak betul. Ditolak oleh hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Begitu juga pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa mereka yang buat dosa besar tidak kafir dan tidak Islam, kekal dalam neraka. Itu ditolak juga. Tak betul. Mereka ni diberi syafaat, setelah masuk neraka dikeluarkan neraka dan masuk ke syurga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
telah menerangkan hadis ini dengan menegaskan. Dan ada pun makna hadis ini, maka pada zahirnya, hakikatnya Allah sahaja yang lebih mengetahui. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menjadi ahli neraka itu, mereka kekal di dalamnya dalam keadaan tidak mati dan tidak seperti hidup, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Surah Fatir ayat 36. Artinya, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Itu keadaan ahli neraka. Dan firman Allah Ta'ala, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Suratul A'la ayat 31. Artinya kemudian dia mati di dalamnya dan tidak hidup. Inilah menurut pendapat ahlul haq, golongan yang benar, iaitu bahawa nikmat ahli syurga itu kekal dan azab ahli neraka juga kekal. Adapun orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, iaitu bahawa orang-orang yang berdosa di kalangan orang-orang yang beriman, Allah mematikan mereka dengan satu mati setelah mereka diazab menurut masa yang dikehendaki oleh Allah. Mati inilah mati yang hakiki, yang menghilangkan segala perasaan mereka, dan jadilah azab yang dikenakan kepada mereka menurut qada dosa mereka. Kemudian Allah mematikan mereka, kemudian mereka ditahan dalam neraka tanpa merasakan masa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mati menjadi arang. Mereka dipindahkan sebagaimana dipindahkan barang-barang. Mereka dicampur ke dalam sungai syurga, lalu disiramkan kepada mereka ma'ul hayah, air yang menjadikan mereka hidup. Lalu mereka hidup dan mereka hidup dan tumbuh kembali. Seterusnya dibawa ke tempat mereka yang di dalam syurga. Maka sempurnalah keadaan yang ditentukan pada mereka. Inilah makna yang zahir daripada lafaz hadis ini. Allah sahaja yang lebih mengetahui. Ini kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita di alam dunia ini bagaimana Allah Ta'ala maha berkuasa apabila pohon kayu, rumput rampai menghadapi kemarau, kering, mati kita tengok. Kemudian api pula bakar dia jadi abu, turun hujan tumbuh balik benih itu. Ada benih yang sangat halus, butir dia sangat halus, dia apa nampak. Pohon dia semeluk besar. Pohon deriang, butir dia besar ibu kaki dia. Bila tanam, jadi tumbuh balik. Ini kekuasaan Allah. Ya Allah tunjuk kepada kita di alam dunia. Allah Ta'ala maha berkuasa, dan kita kena percaya dalil-dalil yang ditunjuk atas dunia ni cukup bagi kita untuk percaya Allah Ta'ala maha berkuasa lebih tak terhingga, termasuk di alam akhirat. Sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas, tidak terkira dan terhitung. Di antaranya ialah membebaskan orang yang dihukum ke dalam neraka dengan adanya iman di dalam hatinya. Benarlah firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Suratul A'raf ayat 156. Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat ini menjadi dalil bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia sehingga sampai ke alam akhirat. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Allah Ta'ala membahagikan rahmat dia kepada 100 bagi. Satu bagi saja, 1% saja diberi di alam dunia ini. Rahmat Allah yang 1% inilah kita menyaksikan bagaimana binatang liar, binatang yang buah tidak membunuh anaknya. Binatang sama binatang ada kesiang antara satu sama lain. Kadang-kadang binatang boleh tolong manusia, boleh tolong antara satu sama lain. Itu 1% daripada rahmat yang Tuhan turunkan di alam dunia.
99 lagi Allah Ta'ala simpan untuk diberi kepada hamba-Nya pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.